Sumber kita ni akan menjelaskan mengenai dengan bebaskan belenggu jiwa, tenangkan hati ini bersama dengan kita. Mungkin kita dapat memperkenalkan ya. Ya, bersama dengan pada pagi ini kita ucapkan selamat datang kepada Puan Hajah Bibi Farhana binti Haji Mat Amir, merupakan pegawai kaunseling daripada JAPIM, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Ibadah puasa. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Walaupun puasa perlu ceria lah. Perlu ceria. Perlu ceria ya, Puan. Boleh Jadi stres. jangan stres. Ya. Sesuai dengan apa tu topik kita ni, bebaskan belenggu jiwa, tenangkan hati. Tenangkan hati. Sebagai mukadimahnya. Ya, okey. Dapat dikongsikan bersama, silakan. Terima kasih. Okey, dengan topik saya pagi ini, bebaskan belenggu jiwa, tenangkan hati. Kita ni dapat tahu yang kita ni tu akan menceritakan mengenai ketenangan hati dalam kehidupan kita. Okey, seperti yang kita ketahui, dunia pada masa ini termasuklah negara Brunei Darussalam dibelenggu penularan wabak jangkitan COVID-19 dan ianya banyak memberi kesan yang besar kepada masyarakat, even Ketani Lajua dan persekitaran Ketani. Jadi disebabkan wabak pandemik ini, kebanyakan aktiviti seharian Ketani terkesan, dan juga agak terhadlah. Dan lagi ada aktiviti keluarga secara besar-besaran dan shopping pun terhad jua. Indah dapat membawa anak damit kanak-kanak pun Indah kena sarankan untuk bersama-sama lah beramai-ramai. Lepas tu Indah lagi ada melihat wayang bersama-sama. Okay. Jadi itu dapat memberi kesan arah Ketani semua. Even masa di bulan Ramadan tahun ini pun aktiviti seharian Ketani juga pun banyak berubah lah. Saya nampak banyak berubah lah. Indah lagi dapat membawa keluarga ataupun rakan-rakan sungkai di luar. Okay. Indah lagi dapat Indah pulang Indah dapat tapi kurang sembahyang bertarawih di masjid. Jadi apatah lagi nanti Indah lagi lamakan Syawal ini, bulan Syawal pun suasananya mungkin berbeza, akan berbeza dan juga berubahlah. Mengadakan acara beramai-ramai ataupun seperti open house pun Indah digalakkan. Jadi keadaan macam ini berkemungkinan memberi impak secara emosi kepada golongan individu yang yang mudah yang sensitif, mudah tertekan dan sebagainya. Okay. Ada sesetengah individu juga merasa sedih, ada yang tertekan dan marah ataupun Indah puas hati kerana keadaan sudah Indah macam dulu. Okay. Sedikit suram orang. Okay. Mungkin bagi sesetengah orang beban kerja pun mungkin bertambah. Contohnya frontliners kita ni, mungkin mereka berusaha lebih memberikan banyak tenaga, mengendalikan pesakit, berjauhan lagi dengan keluarga, especially yang kuarantin and then banyak masa ni kita ni lihat orang ramai ataupun sukarelawan memberi bantuan yang orang yang aktif lah kepada warga-warga yang memerlukan. Okay, even kalau kita ni lihat pun, kalau kita ni sebagai ibu bapa pun, kita ni pun ada merasa stres kadang-kadang, emosi, terutama sekali dalam memantau anak-anak kita ni yang belajar dari rumah. Ada ibu bapa yang terpaksa bekerja, tapi terpaksa keluar juga ke sekolah mengambil home learning, home learning yang jadi masa itu sedikit terhad. Even masa Ramadan ini, seperti yang kita ni tahu, kita ni punya waktu bekerja singkat. Jadi ibu bapa yang bekerja pun kadang-kadang terasa masa itu singkat. Baru 2 jam di office, tiba-tiba terpaksa keluar lagi ke sekolah, drive lagi sekolah jauh Jadi dalam masa yang sama pun ada ibu bapa ingau juga dan dapat memantau anak-anak di rumah jadi di sana kita ni dapat lihat ada ibu bapa yang merasa tertekan dengan situasi itu. Ada lagi yang ini dapat saya juga kira pengalaman saya dengan saudara-saudara ada yang nada wifi itu nada servis di rumah. Jadi susah untuk kan masa ini belajar pun terpaksa melalui atas pembelajaran dalam talian. Dalam talian. Jadi ada ibu bapa kadang-kadang sedikit gelisah
kerana ada servis di rumah. Sukar ya untuk dapatkan akses internet. Kadang-kadang terpaksa lagi ke kedai membeli wifi dan sebagainya. Apatah lagi kalau yang golongan susah tu kan. Betul. Jadi itu yang memberikan sesetengah individu merasa emosi, tertekan dan sebagainya. Jadi dengan topik saya pagi ini, bebaskan belenggu jiwa, tenangkan hati, saya ingin kongsikan sedikit sebanyak mengenai tekanan psikologi ataupun psychological stress. Okay. Tekanan psikologi ini seperti yang kita ni tahu, tekanan ini stres, ianya menggambarkan apa yang dirasakan oleh seseorang individu ketika ia berada di bawah tekanan mental dan juga fizikal ataupun emosi. Jadi berdasarkan seorang pakar psikologi luar negara iaitu Will Friedman, beliau membahagikan tekanan psikologi ataupun psychological stress ini kepada 3 bahagian. Yang pertama tekanan emosi. Seperti yang kita tahu, emosi ini ada tekanannya rasa benci, rasa marah, indah puas hati, Bercampur baur lah tu. bercampur baur. Jadi kita ni tahu apa yang emosi kita ni tu, rasa sedih dengan keadaan masa ni. Okay? Yang kedua tekanan kognitif ataupun dari segi mental. Macam sekiranya ketania tu rasa tertekan disebabkan pengurusan masa, seperti yang saya cakapkan tadi, ada yang merasakan masa tu singkat masa ni. Okay? Dengan rasa itu ketani boleh merasakan, menimbulkan rasa bimbang, rasa bersalah, malu, cemburu ataupun termasuk dalam tekanan kognitif. Self criticism, maksudnya rasa mengkritik diri itu ada dalam hati kita ni. Rasa terikat, attachment, tidak dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan baik. Bagi seseorang yang boleh dikatakan perfectionist lah, so ia boleh merasa ia indah dapat melaksanakan suatu pekerjaan itu dengan perfect lah. And then dengan tekanan ini pun individu itu boleh diserang rasa panik dan juga rasa yang indah dapat terkawal lah. Jadi itu termasuk dalam tekanan kognitif ataupun mental. Yang ketiga, tekanan persepsi. Dalam Englishnya perceptual stress. So apa yang kita tahu, tekanan itu boleh disebabkan oleh persepsi kita ni sendiri, berdasarkan kepercayaan kita ni, adat kita ni, gaya hidup kita ni, dan juga peranan kita ni sebagai seorang individu, sikap kita ni, personality kita ni, dan juga pandangan dunia. Jadi itu situasi macam itu boleh dikatakan sebagai tekanan persepsi lah. Okay. Jadi dapat difahamkan tekanan ataupun stres itu boleh memberikan kesan ataupun perubahan yang besar ataupun serius terhadap seseorang individu. Individu yang dimaksudkan adalah orang yang mengalami ketegangan fizikal dan psikologi dalam tempoh masa yang panjang. Okay? Antara faktor utama yang boleh membawa kepada stres ini adalah diri sendiri kita ni. Okay? Dan diikuti dengan pengaruh keluarga, pekerjaan dan persekitaran kita ni. Dengan situasi masa ni, kita ni boleh merasakan ada tekanan stres di kalangan kita ni lah. Okay. Walau bagaimanapun, rasa bimbang dan takut atau panik itu ketika menghadapi situasi yang berisiko sebegini adalah normal. Okay. Contohnya masa mula-mula negara kita ni disahkan ada kes jangkitan COVID-19 ini, banyak panik ya, Puan. Banyak panik kita ni dapat lihat ada terjadinya panic shopping. Betul. Banyak yang mencari hand sanitizer, mask lah, ada yang order online sana sini. So ada yang membeli terlampau banyak. Sampai ada isu macam ada yang dah ampit di kedai apa. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Itu tindak balas yang normal sebenarnya. Tetapi apa yang indah patut berlaku ialah wujudnya ketakutan psikologi ataupun tekanan psikologi yang tidak seimbang ataupun tidak terkawal. Itu yang kita ni patut tegah lah. Okay? Jadi jika sekiranya kita ni membiarkan tabiat merasa mendendam, merasa tertekan atau sampai indah lagi terkawal, emosi ataupun mental kita ni sendiri, ianya akan menambah ketakutan dalam diri kita ni hingga boleh menjadikan pemikiran kita ni indah rasional. Jadi masa situasi masa mula-mula tu kita ni dapat lihat mesti masyarakat mesti kita ni kawal mesti kita ni kawal sebenarnya. Okay? Tapi ada sesetengah orang ada rasa uri
Puri itu membuatkan pikirannya irrational. Penjarakan sosial. What if sekiranya saya berjumpa dengan orang ini hampir-hampir, ada yang kalau bolehnya jangan 1 meter, jauh-jauh lagi. So pemikiran itu jadi irrational. Jadi kita ni janganlah sampai macam itulah. Itu boleh dikirakan tekanan psikologi dan juga ianya tidak sehat lah. Okay? Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita ni seharusnya memandang ringan ya, mengenai dengan tekanan ataupun stres ini. Apatah lagi jika stres ini boleh mengakibatkan mungkin menjadi masalah kesihatan dan jika tidak ditangani dengan betul ataupun dikawal secara lebih baik lagi. Jadi bagaimana sebetulnya ni cara-cara untuk menangani dan juga mengawal stres ini dengan baik. Apatah lagi dengan saat-saat yang sukar pada masa ini, pastinya banyak memberi kesan kepada norma kehidupan kita ni. Namun sebetulnya ada hikmah ya yang terselit. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi macam mana ni untuk menangani hal-hal seperti ini? Jadi dengan tekanan psikologi ni, kita ni sendiri pun mesti tahu yang kita ni mesti mengendalikan emosi kita ni itu sendiri. Okey. Jadi yang pertama saya ingin kongsikan ialah kita ni patut ubah persepsi kita ni. Okey. Kita ni ubah kita ni punya gaya hidup kita ni supaya jiwa kita ni lebih tenang dan juga pikiran kita ni merasa ringan lah. Okey. Kita ni buang yang keruh dan ambil yang jernih. Okey. Artinya kita ni di sini kita sentiasa bersangka baik, okey, atas apa jua yang terjadi dalam kehidupan kita ni. Macamnya kita tadi kita ni mesti melihat perkara ini secara positif. Kita ni lihat perkara ini sebagai ujian yang ada hikmahnya di sebaliknya tu. Okey, jadi berprasangka baik maksudnya tu kita ni percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah pengatur segala sesuatu. Jadi kita perlu tahu bukan kita ni saja yang mengalami tekanan, tapi orang lain pun mengalami juga. Okay? Kita ni indah kesorangan. Jadi bersangka baiklah kita ni. Okay? Ada saya lihat di sosial media katanya adakah penularan wabak COVID-19 ininya adalah satu bala ataupun ujian. Jadi soalan macam itu saya dapat lihat ada unsur-unsur negatif. Okey. Jadi kita ni pilihlah kepercayaan yang lebih baik. Okay? Bahawa segala yang terjadi ini adalah satu ujian kepada kita ni semua. Kita ni semua menghadapinya bersama-sama sebagai masyarakat. Kita ni indah kesorangan. Jadi setiap satu ujian itu seperti yang kita cakap tadi ada hikmahnya tersendiri bagi seseorang individu. Sebagai contoh, disebabkan penularan wabak COVID-19 ini, rutin kita ni banyak berubah. Walaupun banyak berubah ataupun terhad, Indah dapat mengadakan acara kekeluargaan, tetapi kita ni boleh ambil hikmah di sebalik kejadiannya. Pada masa ini pun kita semua disarankan untuk duduk di rumah saja ataupun stay at home. Namun ia memberi peluang kepada kita ni untuk meluangkan lebih masa bersama keluarga kita ni. Okay, mungkin sebelum ini terutama sekali ahli keluarga yang bekerja sibuk. Jarang bersama. Kadang-kadang kalian ni bersama tiap. Bersama-sama. Okay? Ada masa kita ni berkumpul dengan keluarga. Berkumpul. Terutama sekali apabila kita ni menunaikan sembahyang sunat tarawih. Sunat tarawih. Banyak masa ni saya lihat even rakan-rakan saya pun banyak bersembahyang tarawih di rumah. Okay? Yang alum pernah jadi imam pun jadi imam. Okay? Belajar jadi imam. Belajar jadi imam. Dan terjun ya. Macam itulah. So di sana kita ni dapat perubahan yang sangat positif. Betul. Lah. Kan? Sebab di samping kejadian betul berlakunya pandemik tersebut ya Puan ya, berlaku beberapa hikmah yang mungkin kalau kita ni pandang daripada sudut positifnya ia sangat berguna pada kita ni lah ya, untuk kita ni menjalani kehidupan seharian. Contohnya tadi macam kata Puan atau tadi kan solat tarawih, jadi yang dah pernah jadi imam mengimami. Betul. Tapi kadang-kadang Puan pengaruh daripada panik ni berlaku pada warga emas yang sudah menjangkau usia 75 tahun ke atas. Jadi macam mana untuk memberi ketenangan pada jiwa diorang. Kadang-kadang diorang ni penerimaan diorang berbeza-beza. Betul. Kadang ahlinya perintah berkurung dan sebagainya. Padahal walhal benda tersebut belum berlaku di negara kita ni, tapi mungkin pengaruh daripada media penyiaran yang mereka tonton itu mempengaruhi sedikit sebanyak. Jadi macam mana tu Puan? Jadi
betul lah tu banyak warga emas yang sebelum ni anak-anak dia lagi sambil lewat saja diorang biarkan perasaan diorang biarkan. jadi macam mana tu? Apalagi kalau ada warga emas satu yang mempunyai handphone melihat media sosial yang perkaraan ni ada tia lockdown ada yang boleh menjangkiti ramai orang, takut terjadi di Brunei. Nampak tekanan lagi kepada mereka apatah lagi kalau yang maklumat palsu yang katanya dengar atau meningkatkan rasa bimbang lagi warga-warga emas masa ni. Okey, jadi peranan kita ni sebagai orang muda ataupun anak-anak ahli keluarga lain, kita ni perlu menitik berat tentang ini. Okey, kita ni perlu lihat keadaan terutama sekali macam sekiranya warga emas atau kalau sekiranya ia stres pasal itu, kita ni terangkan kepada orang itulah. Okey, yang kita ni mendengar saja berita yang disahkan dari Kementerian Kesihatan. Jangan melihat media sosial dan percaya terus. Betul. Kita ni luruskan informasi itu kalau apa yang kita ni tahu. Okey, kita ni tenangkan hatinya, mungkin kita ni fokuskan lagi kepada orang aktiviti bersama dorang instead of sama social media dan sebagainya. Okey, kebanyakan kita ni pun masa ni pun di negara Brunei Darussalam situasi kita ni pun terkawal pada masa ini So alhamdulillah kita ni ada certain orang merasa ringan dengan cemata tu. So kita ni dengan semangat ataupun kata-kata motivasi terutama sekali dari Kementerian Kesihatan ataupun frontliners kita ni sendiri atau boleh membantu warga-warga emas ataupun warga yang memerlukan ini supaya nada rasa uri itu. Kita ni bagi persepsi yang positif. Okey. Jadi kita ni sendiri juga mesti mengawal diri kita ni juga. Okey, kita ni jangan tunjukkan kita ni punya tertekan tu ataupun kita ni punya panik tu di depan orang. Okey, supaya kita tadi dapat mempengaruhi orang lain. Yalah, takut nanti dorang nyorang naik darah tinggi sebagai bahaya kan. Jadi sekiranya kalau kita ni rasa panik, parents kita ni yang sudah berumur pun terkejut. Jadi macam mana? Entah, aku tak tahu mak. Kita ni pun sama je panik ni je. So kita ni mesti kawal diri kita ni juga. Okey. Kita ni diberikan orang menggunakan akal fikiran kita ni, okey, untuk mencerna masalah ataupun kesulitan yang kita ni hadapi. Kita ni jauhi perasaan ataupun hawa nafsu yang menutup kejernihan fikiran kita ni. Kita ni tak boleh patah semangat. Okey, dalam menghadapi ujian, kerana yang patut kita lakukan ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya berusaha, tapi bukanlah hanya pasrah cuma itulah duduk-duduk saja. Jangan macam mesti ada usaha jua ya. Mesti ada usaha jua. Jangan kita ni meratapi masalah tu dengan kesedihan. Kita ni meraung-raung macam seolah-olah semuanya sudah berakhir. Jangan kita ni macam itu. Okey, itu kirakan indah sehat. Betul. Untuk kita ni sendiri. Jadi kita jadikan ujian itu sebagai satu motivasi pulang. Okey, yang mana ujian ini sebagai cabaran kehidupan kita ni. Jadi kita ni perlu tahu yang ada golongan yang lebih susah daripada kita ni. Okay? Selain daripada itu juga kita ni habiskan ataupun kita ni luangkan masa kita ni bersama orang-orang yang positif. Okay? Yang bergaul, yang mempunyai pemikiran yang positif. Jangan yang negatif saja, yang memberikan kata-kata negatif. Jangan kau buat macam ni, jangan buat ni. Jangan memberikan kata-kata yang orang-orang yang boleh membawa pikiran negatif, panik dan sebagainya. Jadi kita ni boleh meluangkan masa dengan orang-orang yang positif. Sebagai contoh, rakan-rakan kita ni apakah kalau Indah dapat berjumpa mungkin chat kah saja cuma itulah, telefon dengan ahli keluarga kita ni. Even kalau beramal kebajikan itu pun boleh menolong kita ni sebenarnya. Jangan sekiranya bersedekah kepada orang yang berkeperluan itu. So kita ni akan merasa lebihnya orang. Kita ni tahu yang ada lagi orang yang lebih susah. Yang kita ni merasa tertekan itu, orang sekejap saja ada lagi orang yang lebih susah. Betul. Dan juga kita ni menimbulkan rasa empati kepada orang yang susah tu. Jadi janganlah kita rasa cuma itulah. Kita ni tenangkan diri kita ni. Baik. Jadi dalam masa 1 minit lah ya. Mungkin Puan dapat memberikan sebagai
memberikan rumusan kesimpulan pada untuk wawancara kita ni. Tajuk yang kita bawakan ini. Saya katakan tadi mengenai tekanan psikologi. Okey, tekanan psikologi ni sangat serius lah untuk ketani dah boleh ambil secara lewat lah. Ketani perlu mengawal emosi ketani dengan tekanan emosi ni. Ketani perlu mengawal diri ketani. Ketani lihat dari segi perception yang positif. Ketani luangkan masa bersama keluarga ketani. Ketani membuat aktiviti yang lebih orang berkebajikan. Okay. Ketani luangkan masa ketani, mungkin ketani boleh bersenam. Okay. Pemakanan tani pun seimbang dan sebagainya. Even cukup tidur yang cukup ataupun memberikan ketani tenang fikiran. Kalau ketani indah cukup tidur, ketani mudah rasa ngalih, rasa marah dan sebagainya. Silang fokus. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Hajah Bibi Farhana Haji Matamid. Itu pegawai kaunseling JAPIM, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kerana sudi menjelaskan mengenai dengan bebaskan belenggu jiwa, tenangkan hati. Kita pun rasa tenang juga mendengarkan jawapan yang telah boleh dikongsikan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.